Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda kisah yang pendek tapi padat dengan manfaat, sekali lagi dari kisah Musa alaihissalam. Apa yang berlaku ialah Musa alaihissalam ditemui oleh dua gadis ini yang dia telah bantu. Dan dia alaihissalam dijemput pulang ke rumah mereka lepas itu untuk dibayar upah perkhidmatannya. Dan dia sampai ke rumah dan dia menceritakan keseluruhan kisahnya tentang bagaimana dia alaihissalam telah melarikan diri dari Mesir dan bahawa dia dikehendaki untuk pembunuhan dilakukannya di sana. Dan dia benar-benar telah kehilangan tempat tinggal dan desperate sekarang. Dan gadis-gadis ini sedang mendengar perbualannya dari bilik sebelah. Dan salah seorang dari mereka memanggilkan ayah mereka dan bagi tahu ayah sesuatu. Dan ini telah dicatatkan dalam Al-Quran. Jadi ia sangat penting. Dia memanggil ayahnya dan dia berkata, "Ya abati stajirhu, wahai ayahku yang tersayang, bagi dia kerja." Okey, ini terbaik, hebat. Lelaki yang berumur ini mempunyai 2 anak perempuan. Tapi dia tidak mempunyai anak lelaki. Jelas itulah sebabnya dia harus menghantarkan gadis-gadis ini keluar untuk membuat kerja. Dan gadis itu tahu bahawa jika ayahnya akan bagi kerja pada Musa alaihissalam, maka dia alaihissalam mesti melakukan kerja di sekitar 2 gadis yang belum berkahwin ni, yang akan mewujudkan keadaan yang janggal. Betul tak? Jadi gadis ini tahu, gadis ini faham, jika dia akan diberikan kerja oleh ayahnya, maka kemungkinannya salah seorang daripada kita akan kahwin dengannya. Dan kerana dia telah mencadangkannya, kemungkinan besar ayah sudah faham makna tersirat anaknya tu kan. Makna tersiratnya, ayah, saya rasa lelaki ni baiklah untuk saya kahwin. Kan? Sekarang salah satu perkara pertama yang anda pelajari di sini adalah bahawa gadis ini mempunyai sebuah keyakinan diri untuk mencadangkan seseorang untuk perkahwinannya sendiri pada ayahnya. Tidak ada yang salah pun jika seorang anak perempuan mencadangkan kepada ayahnya dengan mengatakan, saya berminatlah dengan seseorang ini untuk berkahwin. Perkara epik yang timbul dari peristiwa ini, kan? Tidak ada bahaya pun dalam hal itu. Tidak ada perkara yang kurang sopan pun tentang perkara itu. Perkara kedua yang timbul dari sini sebenarnya seorang ayah perlu memahami makna-makna tersirat dari ahli keluarganya sendiri. Anak-anak perempuan selalunya pemalu. Dia telah berjalan kepada Musa alaihissalam dengan rasa malu sebelumnya, kan? Anak-anak perempuan tidak semestinya akan keluar mengatakan secara eksplisit dan berkata, ayah, saya nak kahwin dengan dia ni. Tengoklah dia tu, dia sangat terbaik lah. Saya sangat suka dia. Saya cinta lelaki ni. Boleh tak saya nak kahwin dengan dia? Kan? Dia tidak akan mengatakannya sebegitu, betul tak? Dia akan berkata, bagi dia kerja. Lepas tu, yang ketiga pula adalah dia tahu bahawa ini adalah perkara yang halus. Jadi dia mulakannya dengan berbincang dengan ayahnya. Bukan hanya mengatakan istajirhu, upah dia. Tapi sebenarnya, ya abati istajirhu. Dan dia tidak hanya mengatakan ayah saja. Dia berkata ayahku yang tercinta. Itu sebenarnya atak tu syiril hubul takrim. Huruf ta dalam abati adalah untuk cinta dan untuk memberikan hormat. Wahai ayahku, aku mencintaimu dan aku sangat menghormatimu. Ambillah dia kerja. Itulah yang perempuan itu lakukan. Dia melembutkan hati ayahnya ketika dia mengatakan ini. Dan tentu saja, dia juga membuatkan kes untuk mengapa kita harus mengupahnya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya jenis orang yang terbaik yang boleh anda bagi kerja adalah yang kuat, yang jujur. Dan kedua-dua frasa itu sangat mengagumkan kerana dalam bahasa Arab, anda katakan seseorang kuat, seseorang jujur. Tapi dia berkata yang kuat, yang jujur. Dan dengan menggunakan perkataan al, dia sebenarnya mengatakan saya tidak berminat dengan mana-mana yang kuat atau mana-mana yang jujur. Sebenarnya saya tidak pernah melihat lelaki yang lebih kuat daripada dia. Dan saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih jujur daripada dia. Begitu jujur sehingga dia datang ke sini dan memberitahu kami semua mengenai kisahnya dan betapa teruknya keadaannya. Satu lagi pelajaran yang luar biasa yang berasal dari ayat yang sama sebenarnya Musa alaihissalam dilamar oleh seorang gadis yang tahu bahawa lelaki ini tak ada tempat tinggal. Dan dia diburu kerana pembunuhan dan benar-benar desperate. Dan okeylah, kamu tak boleh kahwinlah. Resume kamu tak cukup bagus. Resume Musa alaihissalam tidak kelihatan mengagumkan. Betul tak? Ia tidak kelihatan mengagumkan langsung, kan? Tapi anda tahu apa yang dia ada? Dia alaihissalam mempunyai kemampuan yang ditunjukkannya melalui tindakannya dan wataknya.
Kerana dia tidak cuba kacau wanita itu mula-mula kan. Dia seorang yang bermaruah. Dan dia datang dan hanya menolong mereka dengan alasan mulia yang baik. Sebab orang-orang ini memerlukan pertolongan dan kemudian dia AS pergi duduk balik setelah tolong mereka. Dia tak minta apa-apa pun lepas tu. Diam aja. Dia tak minta duit pun. Dia tidak melakukan perkara itu semua. Itu menunjukkan integriti, kejujurannya. Jadi dia telah menunjukkannya dalam perwatakannya. Perwatakan seseorang akan membawa anda lebih jauh daripada resume saja. Daripada keterangan kerja pun. Atau latar belakang pendidikan dan kesemua itu. Dan dengan ini, dari ini anda akan dapat jumpa jenis gadis yang tepat. Sebenarnya anda tak perlu cari pun, dia akan cari anda. Tengok tu, Perkara yang luar biasa dalam ayah ini. Dia akan pergi cari anda. Dan dia akan membuat kes kepada ayahnya untuk anda. Anda tak perlu buat apa-apa pun. Anda hanya perlu menjadi seorang lelaki yang berintegriti. Subhanallah. Ini adalah satu pelajaran, lepas satu pelajaran, lepas satu pelajaran. Satu demi satu pengajaran yang timbul dalam ayah ini saja. Banyak hikmah tersirat dalamnya, subhanallah. Tapi kemudian, salah satu pelajaran kegemaran saya dalam ayat ini sebenarnya adalah ayahnya itu sangat bijak. Anda tahu kan, lelaki yang sudah berumur. Okey, dengarkan ni dulu. Musa AS adalah seorang yang pintar. Dan Allah SWT telah bagi dia hikmah sudah. Dah dibagi sudah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilman. Allah telah memberinya hikmah dan ilmu. Kan? Jadi wujudnya hikmah dalam membuat sesuatu keputusan dan orang yang bijak dapat tahu siapa yang boleh dan siapa yang tak boleh diceritakan rahsia diri sendiri. Jadi ketika Musa AS pergi jumpa lelaki yang berumur itu, dia benar-benar meluahkan kesemua cerita kepadanya. Dan menceritakan keseluruhan kisahnya sebab dia AS dapat merasakan ini adalah orang yang ada hikmah, yang boleh memberikan saya nasihat, yang perlu saya ceritakan keadaan saya. Sebab di mana saya akan dapatkan peluang ini lagi, kan? Jadi ini adalah orang yang berhikmah. Tapi walaupun anda bijak dan anda sudah tua dan anda banyak pengalaman dan anda tahu banyak perkara, mungkin ada peluang tepat di hadapan anda yang mungkin anda terlepas. Dan mungkin anak perempuan anda yang jauh lebih muda dari anda, yang jauh tidak berpengalaman daripada anda, mempunyai kebijaksanaan yang jauh lebih sedikit daripada anda, mungkin mengemukakan kes kepada anda dan mungkin menyedarkan anda tentang peluang penyelesaian untuk keluarga anda yang mungkin baru saja berlalu. Hanya kerana anda lebih tua dan anda lebih bijak dan anda tahu lebih banyak dan anda mempunyai lebih banyak pengalaman, tidak bermaksud bahawa anda telah mempertimbangkan kesemua perkara. Kamu masih seorang manusia, tak perfect. Dan anda mungkin masih memerlukan cadangan atau nasihat orang lain. Dan hanya kerana seseorang yang lebih muda, terutamanya seorang di bawah bumbung anda sendiri, anak-anak anda sendiri, memberikan anda cadangan, kamu tidak ada alasan untuk menolaknya terus. Anda harus mempertimbangkan nasihat itu. Jadi ketahuilah ada nasihat dalam ayat ini untuk orang-orang muda, untuk anak-anak perempuan. Ada nasihat dalam ayat ini untuk ibu bapa. Ada nasihat dalam ayat ini untuk seorang lelaki yang ingin berkahwin juga. Dan kesemua ini hanya dalam wahai ayahku tercinta, ambillah dia untuk bekerja. Hanya dalam ungkapan itu, ayahku tercinta bagi dia kerja. Sejarah dunia lepas itu diubah kerana ini. Kerjaya lelaki ini 8-10 tahun berikutnya, perjalanan hidupnya nanti sangat luar biasa. Dia AS kena berhadapan dengan Fir'aun. Keluarganya sendiri tu yang dia bawa jalan menuju ke gunung semua tu. Semua itu berlaku kerana bermulanya satu perbincangan lamaran itu, kan? Macam itulah keadaannya. Kerana anak perempuan itu telah membuatkan cadangan itu. Jadi jangan memandang rendah sebuah nilai cadangan yang baik. Dan jangan memandang rendah apabila anda terlepas kerana tak menghiraukan nasihat yang baik kerana anda bangga dengan diri sendiri. Seperti, aku tak akan mendengar nasihat ini kerana ia datang dari kau. Sebab aku seorang yang lebih tua, seorang yang lagi bijak untuk dengarkan nasihat kamu, kan? Kau tu yang patut dengar cakap aku. Sekiranya sikap kebanggaan diri itu jadi penghalang, maka anda mungkin akan ketinggalan beberapa kebaikan yang luar biasa yang mungkin akan berlaku lepas tu. Bolehkah anda bayangkan semua kebaikan yang dilakukan oleh Musa AS selepas itu? Sebab telah menjalani masa-masa itu sebagai dari tahun-tahun formatifnya. Perkahwinannya itu, menjadi gembala, tempat perlindungan yang disediakan untuknya, semua kebaikan yang dia AS lakukan. Dan sebenarnya setiap kali kita menyebut namanya, anda tahu siapa yang mendapat share kebaikan? Bapa itu yang membuat keputusan itu untuk membiarkan anak perempuannya berkahwin. Dan siapa lagi yang mendapat share itu?
gadis itu yang ingin menikah dengannya dan mempunyai keberanian diri untuk bersuara dan berkata, saya fikir ayah patut mengupahnya. Mereka semua dapat share dalam semua kebaikan yang dilakukan oleh Musa AS dalam hidupnya selepas itu. Ini memang sangat luar biasa, subhanallah.